Malaysia. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Konstantin Pahlawan, salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam berita edisi Ahad 12 April. Kita mulakan dengan berita ini. Sarawak rekodkan 7 kes baru positif COVID-19 semalam. Menurut kenyataan media Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, ini menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 334 sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac lepas. Kenyataan itu menambah semua 7 kes terbabit dirawat di Hospital Umum Sarawak. Dalam pada itu, sebanyak 81 kes baru pesakit di bawah siasatan PUI dilaporkan dan ia menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 2,340 kes. Daripada jumlah tersebut, 1,774 kes adalah negatif, manakala 232 kes PUI masih menunggu keputusan makmal. Mengikut statistik, kes baru PUI yang dilaporkan ialah daerah Kuching 53, Samarahan 9, Miri 7 dan Bintulu 6 kes baru PUI. Daerah Bau, Lundu, Serian, Sarike, Meradong dan Kapit masing-masing merekodkan 1 kes. Kekurangan bekalan dan faktor logistik menjadi cabaran utama yang terpaksa dihadapi oleh pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Kapit dalam proses penghantaran bekalan makanan di kawasan seperti Merit, iaitu sebuah kawasan dalam Dun Melaga dan Parlimen Fulu Rajang. Penempatan itu terletak di jajaran Batang Rajang mempunyai 17 buah rumah panjang masyarakat Iban dan Berketan.
Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong menjelaskan meski berdepan kesukaran, namun kerajaan menerusi agensi terlibat berusaha memastikan rakyat di kawasan tersebut menerima bekalan makanan. Kita melepasi jeram pelagus yang sangat bahaya. Tetapi ini tidak menghalang. Dan rakyat di sini begitu bekerjasama. Biarpun mereka bertunggu dan kesabaran mereka pada hari ini telah kita sampaikan bantuan. Beliau yang hadir bersama pegawai daerah Kapit, Krisologo Sabut serta petugas-petugas jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Kapit ke Rumah Yan di Nanga Merit bagi melihat kerja-kerja pengagihan bekalan makanan kepada 17 rumah panjang di kawasan tersebut. Dalam pada itu, Krisologo Sabut meminta agar orang ramai khususnya penerima bantuan tidak menjadikan jenis barangan yang diterima sebagai satu isu besar. Mungkin dari segi barang ataupun item itu tak sama, tapi dari segi pembelian ataupun value dia adalah sama 100 semua. Oleh kerana dia berlaku macam tu, mungkin ada satu bahagian yang kita beri 15 kilo, ada yang kita beri 10 kilo, ada yang menerima minyak masak dan ada yang tidak menerima minyak masak. Tapi kuantiti barang itu sama. Pihak NADMA melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat menurut Krisologo menyalurkan bantuan RM50 bagi setiap ketua isi rumah. Maka Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong dan Adun Balaga Datuk Liwan Lagang menambah jumlah RM50 bagi melengkapkan setiap isi rumah menerima RM100. Beliau yang ditemui pemberita RTM di Rumah Nanga Merit mengakui usaha mendapatkan bekalan barangan di Kapit sedikit sukar. Barang-barang tersebut kita tak boleh beli ataupun kita tak boleh ambil di Pasar Kapit dan kita terpaksa mengambil daripada Sibu untuk mengelakkan bakalan ataupun panik daripada masyarakat lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pengangkutan tu memang kita menghadapi kesukaran. Banyak kawasan di Kapit seperti mana terangkan Datuk tadi masih di luar bandar dan kita masih bergantung sepenuhnya juga kepada pengangkutan air, iaitu menggunakan kapal seperti mana yang di belakang kita inilah. Dalam pada itu, penduduk di jajaran Batang Rajang peperiksaan semester 2 matrikulasi dibatalkan. Berdepan Alhamdulillah situasi sukar untuk mendapatkan bekalan makanan termasuk ke Bandar Kapit. Ini ekoran tiada bot ekspres yang menjadi nadi utama pengangkutan di jajaran tersebut. Namun adanya sumbangan bekalan makanan yang dihantar oleh Ahli Parlimen Hulu Rajang dan Adun Balaga melalui JPBB Kapit memberikan sedikit kelegaan buat mereka. Saya sebagai bantu tidak perintah GPS tu memuaskan lah. Saja nak cukup, kurang, umai nak cukup, tahu cenya cukup. Nama yang bantu tu tanya orang kasih kita ada diberi cukup lah nya bagus. Cuma kasih lah ke perintah GPS. Jadi banyak lagi kami cuba kawasan Batu Arang tu. Mesti jalan ke Kapit. Bolehlah pulang dari Kapit. Tahu dah kulung pila. Orang lu pertama sama amat. Jalan. Saya terima kasih amat ngagai perintah GPS tu. Kita lagi ngagai YP kami itu. Ke Parlimen P206. Kecil Senuga. Datuk Senuga. Datuk Balagang. Datuk. Boleh mereka bantu. Ke Makato Maya PKP tu. Sebanyak 17 buah rumah panjang di kawasan Merit melibatkan 313 ketua isi rumah. Bekalan makanan yang dihantar menggunakan tongkang diagihkan di Rumah Yan Nanga Merit sebelum diangkut oleh tuai-tuai rumah menggunakan bot masing-masing. Lanjutan tempoh PKP tahap 3 bermula 15 sehingga 28 April merupakan langkah terbaik dalam usaha mengurangkan jangkitan COVID-19 di daerah Limbang dengan lebih berkesan. Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL, Kaunselor Sufian Mohad berkata, lanjutan itu memberi peluang kepada petugas barisan hadapan untuk terus berusaha membebaskan daerah itu daripada COVID-19. Jelas Kaunselor Sufian, daerah Limbang beruntung berikutan kedudukannya yang dikelilingi negara Brunei Darussalam dengan kawalan sempadan yang ketat. Dan dari segi sempadan, kita amat terkawal sebenarnya. Dari segi jumlah kemasukan orang pun amat terkawal. Dengan juga PKP yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan ini, kawasan kita ini sebenarnya semakin terkawal. Tambahnya, lanjutan PKP memberi isyarat jelas kepada penduduk Limbang terhadap bahayanya wabak itu. Ditemui pemerintah selepas meninjau keadaan semasa di bangunan Pasar Cina Limbang, beliau turut memuji sikap peniaga-peniaga di bawah MDL dan pengguna yang patuh arahan ketika membeli.
Berhubung pelanjutan tempoh PKP dan usaha mengurangkan risiko terdedah dengan COVID-19, golongan muda di Sibu mula memasarkan produk berasaskan pertanian dengan kaedah perniagaan dalam talian. Usaha itu berjaya mendapat sambutan yang menggalakkan. Salah seorang usahawan tani muda yang mengasaskan laman web asastani.com, Alexander Frederick Diglin berkata, penggunaan teknologi terkini amat membantu dalam memasarkan hasil tani, lebih lagi dalam tempoh PKP. Justru beliau menggalakkan anak muda merebut peluang dan bekerja keras untuk kekal relevan dalam apa jua bidang yang diceburi dengan mengadaptasi penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi digital amatlah bersesuaian dalam memasarkan produk sedia ada dan boleh dijalankan melalui laman sosial ataupun melalui platform e-commerce seperti yang telah kami wujudkan di dalam laman web asastani.com. Katanya lagi, perniagaan dalam talian ini dimulakan bersama dua lagi rakannya terutamanya dalam tempoh PKP untuk menyediakan khidmat penghantaran bahan-bahan mentah dan sayuran segar ke rumah pelanggan di sekitar Sibu. Dan yang penting sekali adalah bagi menyokong PKP dalam memastikan kita bersama-sama menghentikan rangkaian COVID-19 dengan duduk di rumah. Dalam perkembangan berkaitan, tinjauan kru RTM di Sibu mendapati rata-rata masyarakat memahami dan memberi kerjasama terhadap arahan pelanjutan PKP demi kebaikan bersama. Rata-rata yang ditemui menyokong usaha kerajaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19 dengan pelaksanaan PKP. Sama-samalah kita mengikut arahan kerajaan dan pihak tempatan supaya kita jangan keluar dari masa yang telah ditetapkan. Amat berbahaya pada penyakit-penyakit yang terjangkit pada dalam Malaysia dan mau di seluruh dunia. Dalam pada itu, seorang peniaga kedai runcit, Abu Seman Jaafar, turut bersyukur atas bantuan yang diumumkan Kerajaan Sarawak kepada peniaga kecil bagi menghadapi tempoh PKP yang dilanjutkan. Terima kasih banyak-banyaklah dengan Kerajaan Sarawak beri bantuan dengan kami yang berniaga kecil macam tu. Kerana kini tu susah jual lah. Peniaga pun buka pagi awal pukul 7 dah tutup. Tak, siap ada pendapatan gila. Pusat Saringan COVID-19 di Serian menerima peralatan berupa termometer daripada ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus. Menurut John Ilus, dalam kenyataan medianya, ia susulan pemakluman yang diterima beliau mengenai kekurangan peralatan tersebut di pusat berkenaan. John menambah, termometer tersebut adalah untuk kegunaan pesakit di bawah siasatan PUI yang menjalani saringan di pusat itu bagi memeriksa suhu badan mereka sepanjang tempoh menjalani kuarantin. Mereka dikenaki mengembalikan semula termometer berkenaan ke pusat terbabit selepas selesai tempoh kuarantin. Beliau turut memberitahu pihaknya sedang dalam proses mendapatkan sarung kasut untuk digunakan oleh petugas pusat daripada sebuah syarikat pembekal alat-alat perubatan. Katanya pihak pembekal telah bersetuju untuk menyumbang sebanyak 3,000 pasang sarung kasut tersebut. Sementara itu, John berkata sebanyak 5,000 bungkusan bakul makanan telah diagihkan kepada semua kampung di kawasan Dun Bukit Semuja. Individu yang tertinggal atau tercicir menerima bantuan tersebut akan menerima agihan bakul makanan mereka dalam masa terdekat. Pejabat Pos Malaysia masih beroperasi seperti biasa sepanjang tempoh PKP ini. Dalam kenyataannya, kumpulan Pos Malaysia memberitahu waktu perniagaan disingkatkan sepanjang tempoh PKP bagi pejabat pos dan pos laju seluruh negara. Berkuat kuasa sejak 20 Mac lepas sehingga diberitahu. Bagi Sarawak khususnya, waktu perniagaan bermula 8.30 pagi hingga 3 petang pada setiap Isnin hingga Jumaat, manakala hari Sabtu dibuka pada jam 8.30 pagi hingga 1 petang. Manakala bagi memudahkan pelanggan melakukan pembayaran bil-bil utiliti, telekomunikasi termasuk pembaharuan insurans kenderaan boleh dibuat dalam talian di posonline.com.my tanpa perlu hadir ke pejabat pos berdekatan.
mengenai barangan yang masih berstatus pending. Pihak pos juga berharap masyarakat bersabar dan menjangkakan sedikit kelewatan sepanjang tempoh mencabar ini. Sementara itu, orang ramai turut dinasihatkan bagi yang membuat pembelian dalam talian agar menetapkan alamat rumah untuk semua penghantaran dan bukan alamat pejabat pada masa ini. Ini berikutan penyerahan tidak dapat dilakukan ke premis-premis pejabat atau perniagaan yang ditutup semasa PKP, terutama yang kategori sebagai perniagaan atau perkhidmatan non-essential. Sekian berita pagi Sarawak. Terus setia bersama kami, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Muhammad Aziz Rahim, salam hormat.